Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 11 Jun. Pembangunan menyeluruh di bahagian Samarahan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Samarahan Bersepadu IRSDA akan berteraskan 4 faktor utama iaitu infrastruktur, sosial, pertanian dan tenaga pekerja. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu usaha ini bagi memastikan bahagian berhampiran dengan ibu negeri ini menerima pembangunan secara sistematik dan menyeluruh terutamanya infrastruktur asas. Ini termasuk infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik. Jelasnya, meskipun baru saja dirasmikan semalam, IRSDA telah menerima peruntukan berjumlah 1.5 bilion ringgit pada 2018 untuk pelaksanaan sejumlah 606 projek di mana 201 projek telah siap dilaksanakan, 86 projek dalam pelaksanaan dan 200 projek dalam perancangan, manakala 121 projek yang lain akan bermula dalam suku ketiga tahun ini dan suku pertama tahun 2023. Manakala projek-projek yang masih dalam status pelaksanaan, perancangan dan yang akan bermula mulai suku ketiga tahun ini dan suku pertama tahun 2023 meliputi pelbagai jenis projek seperti projek Jalan Raya Negeri, projek Lampu Jalan, projek jeti dan kajian kebolehtlaksanaan Samarahan Waste Management Park SWMP. Ini termasuk perancangan untuk membina jalan raya berkembar dari Serian ke Gedong dan penanaman padi menggunakan teknik Korea Selatan dengan tuaian 3 kali setahun selain tanaman jagung dan buluh. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis perasmian IRSDA di Kuching. Diumumkan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 2018, objektif IRSDA adalah merancang dan menyelaras pembangunan secara sistematik dan holistik di bahagian Samarahan termasuk meningkatkan peluang pelaburan dan kolaborasi untuk mengeksploitasi potensi sumber dan ekonomi yang terdapat di Samarahan, memperkasa pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam ke arah pelaksanaan ekonomi digital. Tiada penggantungan kes mahkamah yang dikategorikan dalam hukuman mati mandatori sehingga pemansuhan hukuman mati mandatori di Malaysia dilaksanakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, walaupun kerajaan telah bersetuju untuk memansuhkan hukuman mati mandatori di negara ini dengan hukuman gantian yang tertakluk dengan budi bicara mahkamah, tetapi ia akan dilaksanakan sehingga pindaan tersebut selesai dibuat. Macam mana yang menunggu hukuman mati itu yang telah dihukum tu, tetapi belum dilaksanakan hukumannya. Jadi tarikh dia dah ditetapkan. Padahal orang ni dah dihukum mati, tapi belum dilaksanakan. Ada dikatakan moratorium, penggantungan ataupun moratorium. Pelaksanaan ini setelah saya bincang dengan Peguam Negara dan saya sepintas selalu di mahkamah, kita akan teruskan. Mana tidak ada penggantungan selagi kita belum buat keputusan yang akhir. Jelasnya lagi, ketika ini kementeriannya bersama pihak berkepentingan melakukan kajian terperinci berikutan jika hukuman mati mandatori ini dilaksanakan, penstrukturannya akan merangkumi akta-akta serta kanun keseksaan yang lain. Ujarnya perkara ini perlu diteliti antara kementerian dan pihak peguam negara agar tidak bercanggah dengan perlembagaan negara. Menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi hukuman mati mandatori ini, beliau memberitahu ia terpulang kepada kuasa kehakiman bergantung kepada kesalahan yang dilakukan sama ada menjatuhkan hukuman mati atau diganti dengan hukuman yang lain. Datuk Seri Wan Junaidi dalam kenyataan media kementeriannya terdahulu memaklumkan kerajaan telah bersetuju untuk memansuhkan hukuman mati mandatori dengan hukuman gantian yang lain tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian bangunan klinik kesihatan ibu dan anak Bintawak yang baharu di Kampung Bintawak, Kuching. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM diharap dapat menaik taraf klinik kesihatan ibu dan anak KKIA di Kampung Hilir Bintawak menjadi sebuah klinik kesihatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, sekiranya ia diluluskan, beliau sedia membantu menyumbang dana untuk memperluas KKIA sedia ada dan memperbanyak kemudahan serta menambah tenaga kerja.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan bangunan baru klinik kesihatan ibu dan anak di Kampung Bintawak Hilir. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyokong sekiranya KKIA sedia ada di Nek Taraf sebagai klinik kesihatan berikutan jumlah penduduk di sekitar kampung itu meningkat dan memerlukan sebuah klinik kesihatan terdekat. Ujarnya lagi, bilangan penduduk di kawasan sekitar Kampung Bintawak itu pada 2-3 tahun akan datang sudah pasti meningkat apabila kawasan Darul Hana giat dibangunkan. Sementara itu, projek KKIA bernilai hampir 1.50 juta ringgit yang mula dibina pada tahun 2009 telah siap dibangunkan dan sedia beroperasi menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di Kampung Bintawak Hilir dan sekitarnya. Sibu berpotensi besar untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran festival dan acara antarabangsa dan domestik. Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Hiu berkata, Sibu merupakan pintu gerbang wilayah tengah Sarawak yang luas merangkumi Sarike, Mukah, Kapit dan Betong. Justru beliau menambah Sibu adalah pusat kepada pelbagaian seni budaya dan warisan untuk Sarawak. Disebabkan itu, katanya Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Persembahan Seni Sarawak akan terus menyokong acara-acara utama yang diadakan di Sibu seperti Festival Kebudayaan Borneo Sibu Best Jam dan Festival Tarian Antarabangsa Sibu SIDF. Beliau juga mendedahkan ketiga-tiga acara utama itu akan kembali diadakan tahun ini selepas 2 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Beliau berucap pada majlis makan malam pembukaan Festival Tarian Antarabangsa Sibu SIDF di Sibu. Datuk Sebastian Ting menambah, SIDF bukan sekadar sebuah acara tarian tetapi juga merupakan platform untuk penggiat seni tarian antarabangsa mempamerkan tarian mereka di samping bertukar idea dan belajar dari sesama mereka. SIDF kali ini disertai lebih 10 kumpulan tarian dari pelbagai negara seperti Malaysia, India, Singapura, Filipina dan Indonesia. Kemudahan internet perlu dinaik taraf di kawasan Kapit dan Hulu Rajang diperluas hingga ke kawasan luar bandar. Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumung berkata, kemudahan internet amat diperlukan di kawasan itu memandangkan penggunanya yang semakin luas selari dengan pertambahan bilangan penduduk. Yang lemah sikit adalah infra of komunikasi. So kita mintalah ke KKM atau MCMC supaya dapat membuat kerja yang lebih lah, kerana komunikasi agak penting untuk rakyat di pedalaman. Datuk Wilson Ugak Kumbung menambah, pada sambutan gawai yang lepas menyaksikan ramai masyarakat di kawasan itu mengalami masalah kelajuan internet. Justru beliau menyarankan agar pihak berkaitan menangani isu tersebut. Tambah beliau yang ditemui pemberita di Bintulu menjelaskan dengan pembangunan di kawasan Kapit seperti pembinaan akses jalan raya, kemudahan internet yang baik perlulah selari. Dalam pada itu, beliau menzahirkan rasa puas hati dengan kemajuan infrastruktur di kawasan Hulu Rajang yang menyaksikan rakyat menikmati banyak projek pembangunan. Ikatan silaturahim antara masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa diterjemahkan menerusi program Pengerami Ngiling Tikai Gawai. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab, menerusi program ini ia bertujuan mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat di samping memberi peluang kepada wakil rakyat untuk menyantuni penduduk setempat. Jelasnya, setiap perayaan yang disambut adalah bagi menjaga keharmonian antara kaum serta menyemai perpaduan dalam kalangan masyarakat. Di setiap majlis musim perayaan kita sentiasa menyantuni setiap bangsa dan kaum, dan yang penting supaya rakyat di kawasan ini sentiasa bersatu padu. Dan apabila kita bersatu padu, jadi kita sentiasa menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan.
Ujarnya dengan adanya masyarakat yang bersatu, maka sokongan terhadap masyarakat kepada kerajaan akan menguatkan lagi usaha serta semangat wakil rakyat dalam membangunkan sesebuah kawasan. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas berucap pada Majlis Pengerami Ngiling Tikai Gawai 2022 di Rumah Panjang Muli, Muara Payang, Serike. Tambahnya, kerjasama dan sokongan rakyat amatlah penting bagi membantu kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS untuk membangunkan kawasan luar bandar serta pesisir untuk dimanfaat kepada rakyat. Turut hadir pada majlis tersebut adalah Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, merangkap Ahli Dewan Undangan Kuala Rajang Datuk Lin Talif Saleh. Sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 11 Jun. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.